alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat sahabat saya Datuk Zulkarnain bin Kamisan, Ketua UMNO bahagian Parit Sulong, merangkap Exco Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor. Yang hormat Muhammad Ismail dan Muhammad Ismail bin Ruslan. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Zakaria bin Marsam, Naib Ketua UMNO bahagian. Yang hormat Datuk Dr. Noraini binti Ahmad, Ahli Parlimen Parit Sulong yang juga Ketua Pergerakan Wanita. Belum tahu lagi dapat doktor. Kita umum lah ni. Yang berbahagia Saudara Muhammad Nizam bin Misnan, Ketua Pergerakan Pemuda. Yang berbahagia Saudari Farah Wahida binti Muhammad Som, Ketua Pergerakan Putri, Timbalan Pengurusi dan Timbalan Pengurusi Tetap. Yang berhormat sahabat saya Datuk Haji Samsul Bari bin Jamali, Ketua UMNO bahagian Aitam, merangkap Ketua Penerangan UMNO Johor beserta dengan rombongan daripada Aitam. Yang berbahagia Saudara Zahri Sarif, Ketua UMNO bahagian Segamat. Yang hormat Datuk Zulkifli Harun, Ketua UMNO bahagian Sungai Siput yang turut serta bersama kita pada petang ini. Ramai sebenarnya rombongan yang ikut saya ini. Daripada Bera pun ada Ketua Pemuda beserta rombongan, timbalan-timbalan serta naik-naik Ketua UMNO bahagian. Saya difahamkan Ketua Pemuda daripada bahagian-bahagian di Johor pun ada sekali. Yang saya hormati ahli-ahli jawatankuasa UMNO bahagian Wanita, Pemuda dan Puteri, Ketua-Ketua Cawangan, Pak Peringkat, para perwakilan, para pemerhati, dep-dep jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Pertamanya syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat hadir pada petang ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di majlis perasmian Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian Parit Sulong. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Bahagian Datuk Zul kerana sudi untuk menjemput saya datang untuk merasmikan mesyuarat perwakilan pada petang ini. Nasib baik Datuk Zul tak senaraikan permohonan-permohonan. Sebenarnya saya ni dalam keadaan demam sikit-sikit. Kalau dia senaraikan tadi memang demam teruk. Saya sebenarnya Batu Pahat ni lama. Saya tak nak sebut, saya pernah ada projek kat sini. Boleh kata 2 minggu sekali datanglah ke majlis daerah Batu Pahat ni untuk berjumpa dengan setiausaha majlis, ahli majlis untuk bincang pasal projek. Sebab itu bila saya sampai tadi, tempat yang mula-mula saya nak pergi, nasi biryani Haji Basyar. Sebab dulu situlah tempat. Dulu saya boleh makan kambing, sekarang tak boleh makan, tapi saya pun teringat dengan tempat. Jadi saya memang kerap datang ke sini. Hotel yang nak duduk petang ni pun memang dululah tidur situ lah.
Dan pernah waktu Kementerian Pertanian saya datang rasmikan pasar tani wanita. Satu-satunya pasar tani wanita dalam Malaysia. Itulah di Baikul. Tapi saya beritahu ketua wanita bising kita nak hak sama rata lah, kita nak hak sama rata macam-macam. Tetapi bila ada pasar tani wanita, lelaki pula didiskriminasi pula. Nanti saya takut lelaki betul buat perjuangan kami mahu pasar tani lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada 3 sayap parti selaku ahli bajet tertinggi. Saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada pergerakan wanita, pergerakan pemuda, pergerakan puteri kerana telah pun berjaya menjalankan tanggungjawab masing-masing kepada parti mengikut perlembagaan, iaitu menyelesaikan mesyuarat perwakilan masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada cawangan Pak Mereka, cawangan wanita, pemuda dan puteri juga, kerana telah pun berjaya menyelesaikan mesyuarat perwakilan di cawangan masing-masing. Dan pada hari ini, tahniah juga saya ucapkan kepada Pak Hadian kerana akan mengadakan mesyuarat selepas ini, dan saya doakan mesyuarat perwakilan ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Tuan-tuan dan puan, melihat senario yang ada pada hari ini, kita agak cemas. Kalau kita lihat perpecahan di kalangan orang Melayu menjadi semakin serius. Tahun lepas, apabila kita bercakap soal perpecahan orang Melayu, kita bercakap orang Melayu berada di dalam 4 kelompok politik. Yang pertamanya di dalam UMNO, yang keduanya berada di dalam PAS, yang ketiga berada di dalam PKR, dan ada sebahagian orang Melayu berada di dalam DAP. Tahun lepas kita bercakap soal perpaduan Melayu, kita sebut kepada 4 perpecahan. Tetapi pada tahun ini kita tambah lagi 2 lagi perpecahan orang Melayu. Apabila wujud parti PAN dan juga parti Peribumi, bukan perkara. Kita tak nak mereka gunakan parti bersatu, kerana bersatu bersedia berhebat adalah parti kita, parti 4 perpecahan di kalangan parti itu. 1 pecah daripada PAS, 1 pecah daripada UMNO. Cuba kita lihat parti orang lain. Dalam waktu parti Melayu berpecah, cuba kita lihat parti orang lain. Adakah mereka berpecah atau tidak? DAP tetap tidak berpecah walaupun mereka pembangkang. MCA, Gerakan, MIC dan sekarang ini, padahal tidak ada perpecahan berlaku di tangan mereka. Sebab itu kita mesti berhati-hati di dalam agenda besar parti pembangkang ini, terutamanya DAP. DAP tahu bahawa kalau Melayu berpecah, mereka ada peluang untuk menguasai kerajaan ini. Tetapi walaupun mereka tahu mereka tidak boleh menjadi Perdana Menteri, tentu huru-hara kalau mereka jadi Perdana Menteri, mereka masih boleh meletakkan proksi mereka sebagai Perdana Menteri. Ini yang sedang mereka lakukan untuk menguasai kerajaan dan melantik proksi sebagai wakil mereka untuk menguasai kerajaan yang ada pada ini. Cuba kita lihat, biar saya terangkan satu persatu. DAP akan bertanding di kawasan China, dan saya tahu mereka ni berasa yakin bahawa mereka boleh menang. Kawasan Melayu mereka pecah-pecahkan menjadi 4, dan parti-parti politik Melayu yang berpecah ini akan bertanding di dalam kawasan Melayu majoriti. 80 lebih 90 saja di Semenanjung ini. Sedangkan mereka single majoriti.
dan katakanlah, insya-Allah saya doakan tidak berlaku. Ini andaian yang mereka buat. Katakan mereka benar. Mereka bertanding seorang saja, satu parti. Sedangkan parti Melayu kecil-kecil tadi mesti berbagi-bagi kursi. Akhirnya single biggest majority di dalam pakatan mereka adalah DAP. Maka DAP lah yang boleh menentukan siapa yang nak menjadi Perdana Menteri selepas ini. Ini yang berlaku. Sebab itu kita jangan lihat perpecahan ini dengan yang tidak menganggap dia je serius. Kerana orang Melayu telah jatuh di dalam perkara yang telah pun dirancang oleh DAP. Ini yang kita takut. Di dalam perlembagaan persekutuan, tidak ada di dalam perlembagaan persekutuan yang menyebut yang menjadi Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu dan Islam. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam perlembagaan persekutuan hanya menyebut mana-mana parti yang menguasai majoriti di parlimen boleh membentuk kerajaan. Dan biasanya dari segi convention, dari segi amalannya, single biggest majority di dalam kumpulan itu akan memilih Perdana Menteri di kalangan mereka. Ini yang berlaku. UMNO merupakan parti majority tunggal yang terbanyak, single biggest majority di dalam Barisan Nasional. Sebab itu kita memilih Perdana Menteri di kalangan kita. Kalau DAP yang menjadi single majority, mereka pilih Perdana Menteri di kalangan mereka. Tetapi saya yakin DAP takkan berani letak Lim Kee Siang atau Lim Guan Eng jadi Perdana Menteri. Uhara saya rasa. Betul tak? Uhara. Mereka tahu, tapi mereka boleh meletak proksi mereka untuk jadi Perdana. Ini yang berlaku di negeri Perak. Di Perak apabila pemanggang menang, yang dilantik menjadi Menteri Besar Perak adalah proksi daripada DAP. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku di Perak. Baru setahun 2 bulan menjadi Menteri Besar. Satu perkara yang tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, dalam sejarah dunia. Tanah, pajakan tanah kepada kampung baru dan sebagainya diberi selama 999 tahun. Tidak pernah berlaku. Ini tanya Datuk Zul, Exco, dia tahu tak? Paling tinggi 99 tahun. Seluruh dunia pun macam tu, tapi di Perak 999 tahun. Selangor juga diperintah oleh orang lain, tetapi mereka memerintah sebagai proksi. Sebab itulah macam-macam yang berlaku di Selangor untuk orang Melayu tidak dapat diselesaikan. Ini cabaran kita. Sebab itulah dalam keadaan hari ini kita mesti bersatu. Di dalam UMNO kita mesti mengukuhkan perpaduan kita. Jangan kita seronok berpecah sesama sendiri. Kerana tidak ada satu kaum pun, tidak ada satu tamadun pun dalam dunia yang boleh kekal kalau mereka berpecah sesama sendiri. Tidak ada. Sebab itulah UMNO kita mesti, bukan setakat kita mesti bersatu sama sendiri, tetapi kita kena tarik orang-orang luar untuk bersama kita. Pemuda, puteri, dekati golongan muda untuk bersama-sama kita, supaya kita boleh mempertahankan kerajaan yang ada. Kerana kalau leburnya, kalau runtuhnya UMNO, seperti kata Datuk Zul tadi, runtuhlah kekuasaan Melayu, bermakna hancurlah masa depan anak cucu kita. Sebab itulah menjadi tanggungjawab kita semua, jadikan ini sebagai satu jihad untuk mempertahankan UMNO dan mempertahankan kekuasaan UMNO yang ada pada kita. Tuan-tuan dan puan, berbagai-bagai cara mereka nak pecahkan kita, dan salah satu caranya adalah untuk melemahkan kepimpinan kita. Ini merupakan salah satu daripada cara mereka nak lemahkan UMNO dan nak meruntuhkan UMNO. Fitnah pemimpin kita dan sebagainya, supaya hilang kepercayaan ahli kepada pemimpin. Maka mana parti boleh ukur kalau ahli tak percaya kepada pemimpin? Kalau ini dapat mereka lakukan, pecahlah parti kita, dan mereka berjaya akhirnya.
Mereka berjaya. Akhirnya sebahagian daripada kita tidak bersama kita lagi. Ini kejayaan mereka. Ini sudah pun dirancang supaya kita berpecah. UMNO ni satu parti yang kuat, mereka mesti pecah. Timbul isu 1MDB dan sebagainya. Isu 1MDB kita dah serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyiasat. Yang menyiasat tentang akaun, kalau kita ada syarikat, kita serahkan kepada auditor. So, kita dah serahkan kepada jawatan kuasa, kepada auditor general untuk siasat. Kita serahkan kepada SPRM kalau ada penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Kabinet dah serahkan kepada SPRM, biar SPRM siasat. Kita dah serahkan. Kita serahkan kepada jawatan kuasa kira-kira negara. Ini Datuk Ketua Wanita sebagai ahli parlimen, dia tahu. Orang yang paling lantang menyerang yang menyerang 1MDB duduk dalam jawatan kuasa kira-kira negara parlimen. PAC siasat, panggil semua yang ada kaitan dan sebagainya. Semuanya disiasat di dalam PAC. Mereka boleh memberi keterangan. Tony Pua ada kat dalam sana. Beberapa nama yang ganas dalam pembangkang dia ada di dalam PAC. Mereka dah siasat. SPRM pun siasat. Semuanya dah menyiasat. SPRM keluarkan kenyataan. Tidak ada kes. Jawatan kuasa kira-kira negara PAC yang duduknya Tony Pua dan sebagainya. Tidak ada pilihan, akhirnya membuat keputusan. Tidak ada kes. Tetapi kita pula yang mengatakan tetap salah. Tak boleh. Sebab pihak profesional menentukan. Saya tak sihat hari ini. Kejap lagi mungkin saya jumpa doktor. Sebab kalau sakit, jumpa doktor. Kalau nak beli tanah ada perjanjian undang-undang, jumpa lawyer. Itulah profesional. Kalau tak ada doktor di Batu Pahat ni, saya jumpa bomo semua. Itu orang yang boleh cek dan buat apa-apa kerja yang berkaitan dengan kesihatan. Tiba-tiba kita dokumen pun kita tak tengok, siasat pun kita tak buat, tiba-tiba kita kata Perdana Menteri salah dan perlu berhenti. Tak boleh. Jadi Presiden UMNO adalah satu institusi, bukan individu itu penting, tetapi institusi. Jadi mereka nak rosakkan seluruh parti, robohkan institusi yang ada pada kita. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita perlu berhati-hati. Betul, siapa yang bersalah kita tak akan lindungi. Itu prinsip kita. Di dalam undang-undang pun, selagi mahkamah tidak mengisytiharkan seseorang itu bersalah, maka dia masih dianggap sebagai innocent ataupun tidak salah. Itu prinsip undang-undang dunia. Itu prinsip undang-undang dunia mana sekalipun. Innocent until proven guilty. Itu. Selagi mahkamah tak jatuhkan hukuman, ini dalam kes ini tak ada jabatan daripada Peguam Negara kata tak ada kes, belum membawa ke mahkamah pun dah kata tak ada kes, belum, bukan mahkamah hukum. Di dalam Islam pun, walaupun orang itu nampak jahat dan sebagainya, merompak siang malam, kita masih tak boleh kata dia mesti masuk neraka. Sebab di dalam Islam pun akan dihisap waktu di akhirat besok. Prinsip undang-undang dunia ni sebenarnya ikut prinsip undang-undang dalam Islam. Kena timbang dulu kesalahan kita. Siapa salah, siapa betul, nanti hakimnya adalah di akhirat nanti. Tuhan yang menentukan siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Macam mana dulu tiba kata, oh kau masuk neraka, engkau masuk surga. Tak boleh. Sebab itu orang putih kata, don't act God. Jangan kita bertindak seperti Tuhan dan seperti golongan profesional. Kerana ini adalah perangkap daripada pembangkang, daripada DAP nak lihat Melayu lemah dan berpecah, dan mereka telah berjaya. Tetapi saya percaya walaupun mereka berjaya, tetapi tidak akan mempengaruhi ramai ahli UMNO dan sebagainya. Saya percaya UMNO akan terus. Dan kalau kita lemah, bukan setakat kita saja, DAP saja.
tetapi kuasa-kuasa luar juga akan masuk ke dalam negara kita. Banyak tamadun-tamadun yang besar sekarang ini menjadi negara yang miskin dan sebagainya. Tengok apa yang terjadi kepada Greek. Greek satu kuasa yang paling besar di dalam dunia satu ketika dulu. Hari ini menjadi negara yang hampir bankrupt, hampir muflis. Jangan ingat, hari ini Melayu berkuasa, selama-lamanya kita berkuasa. Sebab itu saya bersetuju dengan Datuk Zul tadi. Kita perlu sekarang ni beri perhatian kepada penambahan pengundi dan sebagainya, kerana untuk menang kita mesti menang, untuk mengekalkan kekuasaan kita mesti menang dalam pilihan. Saya di minggu lepas Kemas Malaysia membentangkan kepada saya mengenai status kedudukan UMNO terkini. Saya agak gerun. Nanti saya dah beritahu Kemas, minta kebenaran daripada pengurusi perhubungan UMNO negeri, waktu mesyuarat perhubungan nak dibentangkan satu persatu mengenai Johor dan sebagainya dari segi bahagian-bahagian dan sebagainya. JR dah buat kerja, saya tahu ada laporan dia, Kemas pun ada laporan dia. Mungkin kita akan bentang. Dan saya takut lihat daripada, sebab orang Melayu yang tak daftar mengundi pada hari ini adalah seramai hampir 3.5 juta orang. Jangan ingat bila kita majoriti penduduk, kita boleh mesti menang pilihan. Sebab yang mengundi untuk memastikan menang pilihan raya adalah mereka yang berdaftar sebagai pengundi, bukan majoriti. Jangan ingat apabila negara ini majoriti orang Melayu, kita selama-lamanya boleh menentang. Kita tengok apa yang terjadi di Fiji. Fiji itu sebuah negara yang mempunyai minoriti penduduk India. Di Fiji, orang Fiji majoriti, orang asal macam kita, kalah dalam pilihan raya. Akhirnya presiden dia adalah daripada kaum India. Sebab orang Fiji tak berapa kisah macam kita. Budak-budak muda kita dah tak kisah, tak mengundi, tak payah daftar dan sebagainya. Akhirnya kalah. Nasib baiklah Jeneral, ada satu jeneral dia, Jeneral Rabuka nama dia, rampas kuasa dan letak orang Fiji balik menjadi Perdana Menteri atau Presiden. Bermakna, bukan bermakna majoriti penduduk 60% kita boleh merintah selama-lamanya. Sebab itu saya setuju betul. Fokus sekarang ni kepada pilihan. Jangan pedulilah apa yang berlaku dulu-dulu dan sebagainya. Mungkin ada pertandingan, ada perpecahan dan sebagainya. Kerana yang penting adalah untuk mengekalkan kuasa, dan untuk mengekalkan kuasa kita mesti menang di dalam perayaan yang akan ada. Sebab itulah orang negeri lain pun mengharapkan Johor mesti kekal di tangan UMNO. Kerana kita tahu, kita mahu Johor tetap dan terus menjadi benteng kepada kekuatan UMNO di dalam negara kita. Kita nak supaya Johor terus kekal. Sebab kalau Johor jatuh, bermakna maruah UMNO tidak ada lagi. Kerana di sinilah tempat lahir UMNO. Di sini pula menjadi kubu terkuat UMNO yang tidak boleh disentuh. Dulu waktu ketika dulu saya tahu di Johor ni, siapa bertanding pun hilang deposit ni. Betul tak? Hilang deposit. Kalau bertanding di kawasan Melayu ke, tak kira lah, hilang deposit dan sebagainya. Kuat ke? PAS pun tak boleh masuk satu ketika dulu. Tempat lain dah ada PAS kat Johor, PAS tak boleh masuk. Tetapi pada hari ini slowly mereka ambil kawasan-kawasan. Sebab itulah Johor amat penting kepada kekuatan UMNO di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah saya lihat bahawa sekarang ini kita berada dalam keadaan yang bukan kritikal, tapi agak mencemaskan apabila perpecahan Melayu. Dan bukan setakat DAP saja nak menguasai kita, orang luar pun nak. Jadi kalau kita terus berpecah, kemerdekaan yang kita ada pada hari ini akan terkubur dengan mereka. Tak, orang putih tak payah menjadi
Perdana Menteri di sini. Tapi kalau mereka mampu untuk meletakkan proksi mereka, akhirnya segala kemerdekaan yang kita kecapi sudah terpercaya. Sebab itulah saya kira kita perlu mulai daripada hari ini, lupakanlah seperti kata Datuk Zul tadi, lupakanlah isu-isu yang berbagai, dan mereka akan terus kemukakan isu-isu baru supaya kita terus keliru dan berpecah sesama kita. Apabila mereka bangkitkan isu 1MDB di Sarawak, orang Sarawak tak terima, Sarawak menang besar. Apabila isu 1MDB dibawa ke Perak, di Kuala Kangsar, orang Kuala Kangsar tolak isu 1MDB, kita menang besar. Bawa isu 1MDB di Selangor, orang Selangor tolak di Segar Besar, kita menang besar. Mereka tahu mereka mesti cari isu baru. Akhirnya isu Jabatan Kehakiman Amerika ataupun DOJ diketengahkan, dan akhirnya kita berkecamuk balik sesama sendiri. Cuba kita fikir, berapa lama seperti kata Datuk Zul, kita dah tak peduli dah kepada musuh kita. Pada waktu itu kita tembak sama-sama sendiri. Apabila isu 1MDB dulu, kita tembak sama-sama sendiri. Kita tak masuk kampung pun nak hentam PAS ataupun DAP dan sebagainya. Kita tak peduli dah. Pistol kita, peluru kita habis tembak sama sendiri, bukan kita tembak pembangkang. Sebab waktu itu kita tak sok dengan isu yang dibangkitkan oleh pembangkang ini. Akhirnya kita berkecamuk sama sendiri. Kita rugi setahun, 2 tahun kita dah berbahas pasal isu 1MDB dan sebagainya. Sedangkan orang lain, dia tak kerja, dia peluk tubuh, dia kata biar UMNO lah sama-sama dia, belasah sama-sama dia cuma kutip untung. Ini yang berlaku. Saya rasa cukup. Saya setuju sangat apa yang Datuk Zul cakap. Lupakanlah perkara-perkara yang lama. Isu-isu nak memecah belahkan kita, kita lupakan, kita ketepikan. Dan mulai hari ini, tumpuan kita adalah seperti kata Datuk Zul, menang di dalam perlawanan. Di Parit Sulong ini, saya setuju dengan Datuk Zul. Kita pertahankan kemenangan 100% UMNO di DUN dan juga di kawasan Parit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu cakap, menteri ni kalau datang cakap banyak tak guna, yang pentingnya apa yang dapat. Hak tadi kita cerita politik, dan saya yakin hak cerita politik, saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Zul, saya percaya UMNO akan terus kukuh di Parlimen Parit Sulong, di bahagian Parit Sulong. Sekarang kita cerita hal peruntukan adalah sebenarnya di Parit Sulong ini setakat hari ini besar totalnya daripada 2013, 2014, 2015, 2016 banyak projek-projek telah pun diluluskan. Bukan tak ada di bawah ini. Yang terbaru dah lulus tetapi akan dilaksanakan pada tahun ini. Tender dijangka akan ditutup pada Oktober 2016, iaitu pembinaan jalan sepanjang 7 km beserta dengan 4 buah jambatan di projek laluan alternatif menghubungkan Jalan Parit Jalil dan Jalan Besri di Parlimen Parit Sulong. Saya rasa dah lama dah tunggu ni. Dah lulus tapi tak start. Betul tak? Dah lulus tapi belum mula ya. Dah mula tak habis. Ada 4 jambatan. Maknanya tender bulan Oktober saya kita akan bermula lah. Pelantian tu akan berakhirnya satu pelantian. Lalu mini RTC, saya Datuk Noaini beritahu nak mini RTC, dia bangkit ke dalam Parlimen. Saya cakap ni tak payah bangkit dalam Parlimen lah, setakat mini RTC you punya pasal Datuk Zul punya pasal kita lulus je. Mini RTC saya dimaklumkan pegawai saya dah datang melawat tempat ya. Jadi dalam waktu terdekat lah bila dah pegawai turun tu, insyaAllah. Saya tahu banyak lagi jalan perhubungan desa 1 juta kita dah luluskan. Kemudian baik pulih rumah PPRT
semua kita akan buat. Dan untuk wanita, saya tahu wanita ni kerja kuat, pemuda pun kerja kuat, puteri pun kerja kuat, tapi bajet tak ada, kurang. Okey, saya dah arahkan kemas. Ada pengarah kemas negeri ada sini. Saya nampak ada sini. Ada. Waktu perjumpaan dengan pengarah kemas negeri, saya dah beritahu, setiap program, kursus menjahit ke, kursus memasak ke, kursus cocok-cocok mandi ke, panggil buat kerjasama dengan wanita. Kerjasama dengan wanita. Wanita tak payah keluar duit, kajian keluar duit melalui kemas. Itu tujuan kemas. Saya cakap ke dia, saya dah cakap kawan saya, kemas ni diwujudkan untuk bantu kajian menang pilihan raya. Kalau di kawasan Melayu, UMNO lah, tolong UMNO. Saya kata beritahu dia orang, jangan kata, oh saya pegawai JPA, saya tak peduli pegawai JPA siapa. Kadang kemas diwujudkan untuk bantu memperkuatkan UMNO. Saya bagi, saya kata, kita bagi. Kita dah beritahu, akan kerjasama dengan wanita, akan kerjasama dengan puteri. Waktu program tu, panggillah ketua bahagian ke, timbalan ketua bahagian ke, naik ketua bahagian ke, ketua wanita ke, ketua puteri ke, pemuda ke, untuk majlis perasmian. Yang nak bertanding, kita semua. Pegawai kemas tak bertanding, kita tak payah nak rasmi-rasmi, bagi kepada UMNO je rasmi kan. Jadi saya bukan mau cakap, saya dah cakap waktu perjumpaan dengan semua pengarah-pengarah kemas ini, kerana kita tahu kemas ini merupakan jentera Barisan Hadapan Kajian. Mereka buat kajian sikap kemas ini, mereka bersama dengan akar undi dan sebagainya. Saya harap kemas, JR dan sebagainya bekerjasama untuk dapatkan pengundi dan sebagainya, untuk buat kajian sikap. Jadi kemas jangan memang. Kemas ni akan bersama dengan UMNO dan sebagainya. Untuk pemuda, kita ada program khusus untuk pemuda. Misalnya program kita ada program Mobile Preneur Muda. Maknanya Mobile Preneur ni kita bagi kursus, katakan kursus repair aircon. Lepas habis kursus repair aircon, kita beri motosikal percuma dan peralatan untuk repair aircon. Jadi orang boleh call dia, aircon rumah rosak, pemuda ni boleh pergi masuk kampung, pergi repair aircon. Sekarang ni orang aircon bukan setakat orang bandar je, orang kampung pakai aircon sekarang. Orang kampung sekarang tak boleh tidur kalau tak ada aircon, panas. Zaman dah berubah. Jadi di luar bandar pun kita akan bagi mobile penuh dan sebagainya. Kita akan memperkenalkan, tak lama lagi saya akan lancarkan food truck berniaga di Jalbis, bersih, sempurna dan sebagainya. Food truck, malam-malam saya makan di food truck di Shah Alam. Kita akan buka juga di daerah-daerah, di kawasan-kawasan bagan-bagan, untuk kita bagi kepada orang muda dan sebagainya. Pinjaman semua di bawah MARA dan sebagainya. MARA akan bagi pinjaman. Jadi ini untuk orang muda. Food truck, MARA Digital. Kita tengah nak buka MARA Digital di JB. Kita mulakan di JB dulu. Lepas tu kita akan perturunkan sampai di daerah-daerah melalui Giat MARA, melalui Akid MARA dan sebagainya, untuk kita perkenalkan MARA Digital, supaya anak Melayu boleh menjadi peniaga telefon. Dan dalam masa yang sama di Giat MARA kita latih anak-anak Melayu untuk repair telefon dan sebagainya. Kerana bagi saya ini adalah perniagaan masa depan. Semua orang guna telefon, tak ada orang yang tak guna telefon. Semua kampung, budak sekolah di kampung bawa telefon ke sekolah. Tiba-tiba kita beli telefon daripada orang lain, repair telefon daripada orang lain. Tak boleh. Takkan selama-lamanya kita nak beli pada orang. Sampailah masanya kita sendiri yang menguasai pasaran, kerana kita merupakan pengguna yang besar. Jadi sebab itu kita perkenalkan MARA Digital supaya orang Melayu akan dapat menguasai pasaran ini. Kerana pembeli yang paling besar dalam Malaysia ini adalah orang Melayu. Jadi ini yang akan
Tuan-tuan dan puan, saya tahu banyak kampung di sini, macam-macam parit ada, betul tak? Parit sulung, parit wonjo, macam-macam. Jadi tentulah berada parit-parit ini mesti di kawasan kampung. Kita tahu. Saya boleh jumpa dengan Perdana Menteri, beritahu Perdana Menteri tahun 2000, bajet 2016, bajet kita dipotong sebab sewaktu Perdana Menteri mengumumkan bajet, harga minyak waktu itu $48 sebetul. Tiba-tiba harga minyak turun sampai $35, $32. Jadi pendapatan terlalu kurang untuk menampung perbelanjaan. Kita tak nak hutang lebih besar daripada pendapatan. Bankrupt lah kalau hutang besar daripada pendapatan. Jadi kita review balik, kita ubah sikit perbelanjaan kita potong. Sebab itu lampu jalan tak ada dan sebagainya. Saya jumpa PM, saya kata, Tok, kita kena tahun 2017 kita pergi banyak-banyak ke kampung. Lampu jalan kena bagi tambahan, jalan kampung pun kena bagi lebih. Kalau di sini mungkin api air tak timbul masalah, tetapi kalau di Sabah, Sarawak, api air pun merupakan masalah besar. Ada yang tak ada api, ada yang tak ada jalan. Jadi kita kena bagi. Sebab saya beritahu PM pun tahu, PM setuju. PM kata, saya tahu UMNO ni, kerajaan ni kekal memerintah bukan kerana orang lain tetapi kerana orang kampung yang ada di sini. PM tahu. Kalau harap orang bandar dan nguyuk kita, kata orang faham, dan mengkarap, ada habis, kalah kan orang. Sebab itu saya kata, tahun depan ada duit ke, tak ada duit ke, bajet untuk luar bandar dari segi pembangunan mesti ditambah. Mesti ditambah. Dan PM bawa dalam kabinet 2 minggu lepas, minta supaya saya senaraikan apa-apa keperluan orang kampung supaya dapat diumumkan di dalam bajet 2017 pada bulan Oktober. Jadi oleh kerana saya datang ke Parit Sulong, eloklah, kebetulan itu, hantarlah senarai banyak-banyak, insyaAllah kita akan bawa atau insyaAllah kita akan bantu. Sebab kita tidak akan, ini Datuk Zul Perak, ada ketua bahagian ni, kena bagi juga kat dia ni. Pasal orang kata, upah dengar. Upah dengar Datuk Samsul, upah dengar Segamat pun kena bagi. Tapi bermakna, saya nak beritahu, jangan bimbang. Kerajaan tahu jasa orang kampung kepada kerajaan. Kerajaan tahu. Sebab itulah, kita dah kata, siap ubi ada batas. Setiap budi mesti kita balas. Dan setiap budi orang kampung, kerajaan tetap akan. Tetapi apapun perancangan, kita mesti kekalkan kuasa. Segala kelulusan, segala perancangan, segala permohonan, kalau kuasa di tangan orang lain, tidak ada. Yang penting kuasa. Kenapa kita boleh buat berbagai-bagai untuk orang Melayu ni? Marah. Setakat hari ini Marah dah hantar student dan melahirkan pelajar 1.2 juta pelajar Melayu. Daripada tahun 1966 apabila diwujudkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, 1.2 juta itu melalui Marah saja. Belum masuk sekolah sains dan berbagai-bagai sekolah dan berbagai-bagai lagi. Usahawan Melayu 50 tahun Marah dah hampir 1 juta. Kita boleh buat dasar ini untuk orang Melayu kerana UMNO masih kekal berkuasa. Kita merupakan tunjang kepada Barisan Nasional ini. UMNO terus kekal. Sebab itu kita wajib mempertahankan kerajaan Melayu yang ada pada hari ini. Sebab itu orang Melayu masih terus kekal memerintah, UMNO masih terus kekal memerintah. Kerana kalau UMNO tumbang, habis segala apa yang kita rancang untuk. Sebab itulah, apapun yang berlaku,
Apa pun pernah berlaku kepada kita, kita ketepikan. Ada yang penting pada hari ini adalah untuk menumpukan perhatian kepada pilihan raya, untuk memastikan kita menang pilihan raya, kerana tidak ada parti yang mampu mengangkat martabat bangsa Melayu kecuali parti UMNO yang kita menjadi ahli. Baiklah, saya harap kita semua lupakan sengketa, lupakan segala fitnah dan sebagainya. Tumpukanlah kepada pilihan raya, kerana kita mahu Melayu terus berkuasa di dalam negara kita ini. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Terima kasih. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Tarikh bahagian Bani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.